Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini adalah siri yang ke-13 ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Pada malam ini insya-Allah kita menyambung perbahasan tentang pembahagian hukum taklifi yang ada 5. Kita telah menyentuh bahagian yang pertama iaitu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan pada malam ini bahagian yang kelima yang terdapat di bawah hukum taklifi yang dinamakan hukum al-mubah. Okey, apakah definisi al-mubah? Definisi al-mubah ialah huwa ma khayyara asy-syari'u al-mukallafa baina fi'lihi wa tarkihi, iaitu satu perbuatan di mana syarak memberi pilihan kepada seseorang mukallaf itu sama ada nak buat pun boleh, nak tinggal pun boleh, nak buat boleh, tak mau buat pun boleh. Wala madha wala dhamma 'ala al-fi'li wa tarki. Jadi tidak ada kita panggil tidak ada pujian, tidak ada pahala dan tidak ada celaan ataupun tidak ada dosa kalau kita buat ataupun kita tinggal. Sebab itu dia sama saja. Buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Wa yuqalu lahu al-halal. Dan antara istilah lain kepada al-mubah ini ialah istilah al-halal. Jadi sebab itu bila kita bicara tentang hukum halal dan haram, kalau haram tu memang kita jelaslah, iaitu perkara yang tidak dibenarkan ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh mukallaf. Manakala halal itu adalah satu perbuatan yang dibenarkan ataupun yang diharuskan oleh syarak untuk kita melakukannya. Baik. Jadi daripada definisi ini kita faham bahawa yang dikatakan hukum al-mubah itu adalah satu bentuk perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun syarak memberi pilihan kepada kita. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Itu yang dimaksudkan dengan al-mubah ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil hukum harus. Baik, bagaimana kita nak mengenali ataupun kita nak mengetahui tentang uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menunjukkan makna harus, kan? Sebab kadang-kadang fi'il amar ini yang ada dalam Al-Quran, dia adalah fi'il amar, iaitu berbentuk suruhan, tetapi suruhan ini boleh jadi maksudnya wajib ataupun sunat ataupun harus. Jadi macam mana kita nak kenal? Terutama dalam perbincangan kita pada malam ini ialah berkenaan dengan hukum al-mubah. Okey. Jadi wa tu'raful ibahatu bi umur. Boleh diketahui maksud harus itu melalui beberapa cara ataupun beberapa perkara. Yang pertama, an-nassu min asy-syari' bi hilli syai'i, iaitu syarak menyebut ataupun memilih dan menggunakan uslub perkataan halal, dihalalkan. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. So kita perhatikan syahid di sini, ya. Al-yawma uhilla, pada hari ini kata Allah dihalalkan kepada kamu. So perkataan dihalalkan itu maksudnya diharuskan kita makan, kan? Diharuskan kita kalau dalam konteks ayat ni pada hari ini diharuskan ataupun dihalalkan kepada kamu makan perkara-perkara yang baik, makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahlul kitab, iaitu yang berpegang kepada Injil dan Taurat yang asal tu, halul lakum, halal dan harus kamu makan. Wa ta'amukum halul lahum, dan makanan kamu, yakni makanan orang Islam juga halal dan harus dimakan oleh golongan ahlul kitab. Jadi ayat ni straightforward, menggunakan perkataan ataupun uslub dan istilah halal, dihalalkan maksudnya diharuskan kepada kamu untuk kamu makan. Baik. Cara kedua kita nak tahu maksud itu adalah maksud harus, iaitu an-nassu min asy-syari' 'ala nafil ismi awil junah awil haraj. Penafian dosa
Ya, maksudnya Allah gunakan uslub tidak berdosa ataupun tidak mengapa. Contohnya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Iaitu kalau kamu dalam keadaan darurat. Ya, darurat yang boleh membawa kepada mati ataupun yang hampir mati. Dan kalau kamu dalam keadaan darurat dan kamu tidaklah dalam keadaan melampaui batas, maka tidak ada dosa ke atas kamu. Fala ithma alaih. Allah menafikan dosa. Allah mengangkat dosa kalau dalam keadaan darurat. Contohnya macam katakan arak kan. Arak ni memang diharamkan pada zatnya, dia haram li zatihi. Arak itu adalah haram. Jadi maksudnya orang Islam ni dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal yang bukan darurat, diharamkan untuk kita minum arak. Tetapi andailah kata kan, kita dalam keadaan darurat, contohnya macam kita tercekik. Kita sedang makan, katalah kita pergi negara orang putih lah contohnya. Kita tahulah negara orang putih ni kadang-kadang nak dapat makanan halal susah kan. Jadi kita makan-makan di kedai, tercekik. Bila tercekik tu, kalau kita tak minum air, mungkin kita boleh mati kecekikan. Jadi kita pun duk tengok keliling kita tak ada air. Yang ada arak sahaja. Jadi demi untuk menyelamatkan nyawa kita ketika itu, diharuskan kita minum tu sekadar untuk menghilangkan tulang ataupun makanan yang tercekik tersebut. Itu dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat, diharuskan ataupun tidak berdosa untuk kita melakukan perkara yang asalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat ini sini dia bagi panduan, ghaira baghin wala 'adin. Jangan melampaui batas. Dan contohnya macam kalaulah katakan kita dapat menghilangkan cekik itu dengan satu minuman ataupun mungkin katakan sekali teguk. Jadi tegukan kedua itu adalah haram. Nah, itu yang kata jangan melampaui batas dalam perkara-perkara yang diharamkan. Hanya sekadar untuk menghilangkan keadaan darurat sahaja. Okay, contoh yang lain dalam surah Al-Baqarah juga ayat 235, la junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. La junah. Ayat yang pertama Allah gunakan fala ithma, tidak ada dosa. Ayat yang kedua Allah kata la junaha, pun sama juga, tidak berdosa. Maksudnya tidak mengapa. Maksudnya haruslah. Tidak mengapa kepada kamu perbuatan kamu melakukan sindiran ketika kamu ingin melakukan pinangan terhadap wanita. Ini dalam bab wanita yang kita panggil kematian suami dan juga dalam keadaan iddah. Kan? Jadi kita tak boleh kita panggil pinang secara direct. Kita kena buat sindiran. Antara hikmahnya ialah menjaga sensitiviti wanita tersebut yang baru kematian si suami. Au aknantum fi anfusikum, ataupun apa yang kamu pendamkan dalam hati kamu kan, kamu tak luahkan. Jadi tidaklah berdosa. La junaha, tidak mengapa ataupun tidak ada dosa. Jadi contoh yang lain dalam surah An-Nur ayat 61. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Maksudnya tidak ada dosa kepada orang yang buta. Tidak ada dosa ataupun tidak mengapa kepada orang yang tempang. Dan tidak ada dosa dan tidak mengapa bagi orang yang sakit untuk tidak berjihad. Ini dimaafkan ataupun tidak ada dosa lah. Okey. Dan juga tidak mengapa kalau kamu nak makan makanan yang ada dalam rumah kamu dan juga makanan yang ada dalam rumah mak ayah kamu. Kan? Okey. Jadi cuba perhatikan dalam tiga-tiga ayat ni. Yang pertama Allah gunakan istilah ataupun uslub la ithma. La ithma alaih. Tidak ada dosa. Yang kedua Allah gunakan la junaha. Yang juga sama, tidak berdosa. Dan uslub yang ketiga Allah gunakan laisa ala kaza wa kaza harajun. Jadi kalau kita jumpa
tiga uslub ni dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka ia bermaksud perkara tersebut diharuskan ataupun dimaafkan. Okey, antara lain ialah kita nak mengenali maksud harus dalam Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sirah fi'il amar, tetapi ada qarinah yang memalingkan maksud wajib kepada harus. Contohnya macam dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu selesai bertahallul maka berburulah. Fastadu ini adalah fi'il amar, kata suruh. So kita faham sebelum ini, kita tahu bahawa fi'il amar ini dia ada banyak makna. Wajib, ada sunat pun ada, harus pun ada. Jadi ayat di sini Allah kata wa idza halaltum fastadu, apabila kamu selesai bertahallul maka berburulah. Jadi hukum berburu sini ada qarinah yang menunjukkan bahawa ia adalah diharuskan, kerana mengambil konsep sebelum kita memakaikan ihram dan berniat ihram untuk haji ataupun umrah, hukum berburu tu memang asalnya adalah harus. Itu antara qarinahnya lah. Banyak contoh-contoh yang lain di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub fi'il amar, tetapi ia bermaksud harus sahaja, bukan wajib ataupun bukan sunat. Contoh yang lain ialah yang selalu famous kita tahu, kulu washrabu. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Jadi hukum makan dan minum ni sebenarnya bukan wajib, dia harus saja. Nak makan pun boleh, tak mau makan pun boleh. Tapi pendetailannya, perinciannya nanti kita akan lihat sebentar nanti. Baik, antara lain ialah bagaimana kita nak mengetahui tentang uslub ayat Quran ataupun hadis itu yang menunjukkan maksud harus, iaitu istishabul ibahah al-asliyah lil asya', iaitu konsep al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam Al-Quran, dalam hadis, kadang-kadang ada ayat-ayat Quran dan hadis, maksudnya dalil lah, yang menyentuh berkenaan dengan sesuatu perkara yang mewajibkan perkara tersebut ataupun yang mengharamkan sesuatu perkara tersebut. Jadi kalau satu benda, satu perbuatan, satu makanan, satu haiwan yang memang dah ada dalil dalam Quran, binatang ni halal, binatang ni haram, itu senang. Itu memang jelas. Isunya ialah binatang-binatang ataupun bentuk makanan yang tidak disebut, yang tidak ada dalil dalam Quran ataupun hadis, sama ada menunjukkan ia haram ataupun ia halal. So macam mana kita nak tahu hukumnya? Maka kita gunalah konsep al-istishab, di mana salah satu cabang istishab ni ialah al-aslu fil asya' al-ibahah, iaitu asal kepada sesuatu perkara itu adalah harus, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ada banyak benda, ada banyak binatang yang dalam dunia sekarang ni yang tidak ada nas secara jelas berkenaan binatang tersebut, sama ada ia halal dimakan ataupun haram dimakan. Jadi kalau binatang-binatang sebegitu, maka kita kembali kepada kaedah asal, selagi mana benda itu ataupun binatang itu tidak memudaratkan, tidak beracun, tidak, kita panggil tidak ada macam paruh seperti buruh elang, ataupun kuku yang mencengkam, sama juga macam buruh elang, dan juga taring, binatang-binatang buas seperti harimau, singa dan sebagainya itu. Kalau binatang-binatang itu kita kiaskan ia adalah haram, termasuk dalam binatang yang diharamkan, kecuali ada nas yang mengatakan harus. Ini binatang yang memang tidak boleh kias. Kita nampak macam contoh binatang yang tidak ada dalam Quran. Dalam Quran ataupun dalam hadis, apa contohnya, nak bagi pun susah, tak datang contoh dia kan. Tapi tak apalah, maksudnya apa sahaja binatang yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, maka kita akan pakai kaedah ia adalah harus, selagi mana ia tidak memudaratkan ataupun tidak beracun dan tidak membahayakan. Okey, di mana konsep istishab ini, al-aslu fil asya' al-ibahah ni, kita akan perincikan pendetailannya dalam bab istishab sebagai salah satu dalil penghujahan hukum yang akan datang. Okey.
Baik. Jadi apa sahaja perbuatan perbuatan ataupun kita panggil binatang ataupun makanan yang tidak ada dalilnya secara zahir ataupun secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka kita boleh katakan ia adalah harus selagi mana ia tidak memudaratkan seperti mana yang disebutkan tadilah. Baik. Jadi hukum harus ini adalah dia tidak ada pahala, dia tidak ada dosa. Contoh macam bab makan tadi kan. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Nak makan pun boleh, tak mau makan pun boleh. Maksudnya kalau kita makan tak dapat pahala apa-apa, kalau kita tak makan tak dapat dosa. Tetapi kadang-kadang perbuatan makan dan minum yang asalnya adalah harus itu boleh mendapat pahala sekiranya kita berniat bila kita makan itu kita nak sihatkan tubuh badan supaya kita dapat beribadah dengan lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, ataupun kita menguatkan tubuh badan untuk sebagai persediaan untuk kita berjihad dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan dapat pahala lah. Tapi saja-saja kita makan nasi ke, makan roti canai ke, kan, sebenarnya pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat, sebab ia adalah hukum harus, kan. Baik, mengikut penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz ini, beliau mengatakan bahawa bila kita bincang bab harus ini, kita kena faham dia ada konsep kulli dan juz'i. Kalau kita bercakap tentang makan secara juz'i, maka itulah yang kita katakan hukum asal makan adalah harus. Tetapi kalau kita itu kita panggil mikronya lah. Kalau makronya, yang kullinya, makan ini kalau kita tinggalkan terus, boleh jatuh berdosa. Sebab apa? Sebab kita tahu manusia ni kalau dia nak survive, kalau dia nak hidup terus, dia perlukan makan, dia perlukan minum. Jadi kalau kita, contoh kita mogok, tidak mahu makan langsung sehingga boleh memudaratkan diri kita, apatah lagi boleh membawa kepada kematian, maka kita boleh berdosa. Kan? Sebab itu kita kena faham betul-betul tentang hukum harus. Contoh macam makan minum ni, memang asalnya adalah harus. Kan? Kalau dalam tempoh-tempoh tertentu, waktu biasa, kan, harus sahaja. Tetapi kalau dalam keadaan berpanjangan kita tidak makan, boleh jatuh berdosa. Okey. Baik. Contoh juga macam kita beriadah. Kita pergi ke taman, kita berjalan kaki, beriadah dan sebagainya, itu adalah harus. Okey. Dapat pahala pun tak, dapat dosa pun tak. Tetapi kalaulah kita melakukan, contoh kita pergi piknik, berkelah dan sebagainya, sehingga sampai kita leka waktu solat, kan. Contoh kita macam kalau semalam di Ambang 1 Januari, Ambang tahun baru ni, kita pergi ke taman tu mula daripada pukul 4 petang, tanpa kita menghiraukan sembahyang asar, sembahyang maghrib, apatah lagi sembahyang isyak, kan. Balik dah letih, 2-3 pagi tidur terus, kan, tanpa kita menunaikan perkara yang wajib. Asalnya pergi ke dataran, mana-mana dataran itu bersama keluarga itu adalah harus saja. Yang kita pun kadang-kadang perlukan juga hiburan sebegitu, untuk keluar bersama keluarga, menikmati keindahan Allah, keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hukumnya asalnya adalah harus. Tetapi kalaulah kita terlalu berwenang-wenang dengan hukum harus, seperti kita pergi ke dataran sehingga kan kita leka dan lalai daripada melakukan tuntutan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan kita itu boleh dijatuhkan sebagai perkara yang diharamkan, walaupun asalnya adalah harus. Sama juga macam kita bila kita berkahwin. Bila kita berkahwin, antara kenikmatan perkahwinan itu adalah al-wat'u ataupun al-jima'.
kan, antara suami isteri, ya, iaitu hubungan jenis di antara suami dan isteri, kan. Jima' ni dia bukannya kata wajib, kan. Hukumnya asalnya adalah harus saja. Nak jima' pun boleh, tak mau jima' pun boleh, kan. Tapi kalau kita meninggalkan jima' dengan isteri kita dalam tempoh yang lama, apatah lagi sampai peringkat ilak, kan, bersumpah untuk tidak mahu menyetubuhi isteri, maka ia boleh jatuh haram, kan. Itu kena hati-hatilah. Sebab hukum harus, kalau kita bincang dari sudut al-juz'i, ya, dari sudut kita panggil keadaan ataupun masa-masa tertentu, ia adalah harus. Tetapi kalau dalam bentuk yang kuli, dalam bentuk yang makro, yang lebih besar, kalau kita meninggalkan, contoh macam makan tadi, kalau kita meninggalkan makan, maksudnya tak makan lah, tak makan, kita mogok makan sehingga kita boleh jatuh sakit, apatah lagi yang hampir mati, maka meninggalkan makan itu adalah haram, dan ketika itu wajib kita makan. Macam tadi, hukum bersiar-siar, hukum berhibur, kan? Bukan berhibur yang lara tu, kan. Maksudnya entertainment yang normal ni, yang biasa ni, kita pergi taman, kita mandi sungai dan sebagainya, itu adalah harus. Tetapi kalau perbuatan harus itu sampai melekakan kita, ataupun macam tadi, kan, makan, kita makan tapi makan tak berhenti, kan, sama je, berhibur tak berhenti sehingga melalaikan, maka ia boleh jatuh haram. Macam contoh ketiga yang tadi kita kata, jima', kan. Jima' ni asalnya adalah harus saja, tetapi bila kita meninggalkan jima' dalam tempoh yang lama, dia boleh memudaratkan diri kita dan juga diri isteri itu, kan. Jadi kalau meninggalkan jima' dalam tempoh yang lama, dengan apatah lagi dengan tujuan untuk menzalimi si isteri, maka boleh jatuh haram. Jadi itulah yang kita dapat fahami tentang perbincangan al-hukm taklifi, di mana hukum syarak ini terbahagi kepada dua, kan. Hukum syarak dalam ilmu usul fiqh lah, mengikut ilmu usul fiqh ada dua. Satu dinamakan hukum taklifi, di mana hukum taklifi ini terbahagi kepada lima, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Dan alhamdulillah kita pun telah selesai membicarakan kelima-lima contoh ataupun kelima-lima bahagian yang terdapat di bawah al-hukm taklifi, dan insya-Allah kita akan sambung hukum yang berikutnya, iaitu dipanggil hukum wad'i. Juga kalau mengikut kitab al-wajiz ni, dia ada 5 jugalah. Nanti kita akan sampai pada bab tersebut, dan setakat itu sajalah kuliah kita pada malam ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.